Bila kita nak buat satu employment kan, yelah masa kita nak Sambil boleh. Dah sempat apa-apa dah makan. Ini lah. Contohlah macam Habis 3 bulan tu kau nak buat apa melanguk? Tak boleh lah kan? takkan kita nak buang dia kerja. Takkan nak buang dia kerja, tak boleh lah. And also less drama. Kalau kau tak suka, kau cakap kau tak suka. Kalau kat full time staff, kau tak boleh cakap kau tak suka. Maksudnya kalau benda tak elok, kita kena sit down. Ya, cakap betul. elok. Kalau freelance ni, yelah, janganlah dengan freelance kau cakap kasar-kasar pula kan. Kau dapat freelance, kau maki dia apa semua. Sabar lu. Dia bukan nak kerja dengan kita. Different tau. Dia nak grow the company. They want to achieve the vision. So different. Nervous ni. Okay, Assalamualaikum semua. So it's me again, Afiq Nazari. It's been a while since last time saya buat video kat YouTube. So here we go again. The next episode, this episode, we're going to talk about Freelancer. freelancer. Is it beneficial for your company ataupun tak? So we're going to talk about that. And kita tengoklah macam mana. Jujur here akan tanya saya soalan in regards of benda-benda pasal freelance ni. And of course, if you guys have any questions, don't forget to ask me in the comment section below. And don't forget to subscribe my channel. Of course, saya akan buat beneficial content lagi kat YouTube banyak kali. And let me know what topics you want to learn from me. Okay? We need your help lah. Exactly, we need your help. Kita orang pun dah lama tak buat video. Ni rasanya kita dah berapa? 3 bulan dah. Since kita punya betul last lah. time kan. Since Banyak dah. Syria, dah tak buat dah. So, actually macam topik ni aku pick sebab kita pernah cakap dulu dalam kita punya 4 hour work week tu kan. So, you mentioned that business boleh grow tapi tak payah hire staff apa semua kan. So, selain daripada hire staff tu, one of the option is guna freelancer lah. Betul. Kan? So, freelancer ni sebenarnya apa? And definition, siapa freelancer ni? Orang yang macam mana yang kita classifykan dia as freelancer. So bila kita nak buat satu employment kan, yelah masa kita nak sambil boleh. Dah sempat apa-apa dah makan. Ini lah. Tadi jam lapar. Dah sempat apa-apa dah makan. Apa ni? Siapa? Okay, freelancer ni dia adalah, yelah, I think everyone know apa tu freelance. Cuma dalam employment punya contract tu, kita ada orang yang part time, ada orang yang full time, ada orang yang contract workers, ada orang yang contractor, part time, full time pergi. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu ada yang freelance ni. So freelance ni boleh kita kata macam orang luar, it's not inside the company, tetapi dia boleh serve a few different things yang company perlukan. One of the things yang kita kena faham kenapa kita guna freelancer, sebab dia punya role tu dia bukannya full time worker. Maksudnya kita tak perlukan dia punya servis tu setiap hari ataupun setiap masa depends juga. Ada waktu yang kita perlu, in fact kalau kita perlukan setiap hari pun tak ada masalah. Dia boleh juga dikira sebagai freelance. Dalam masa sama dia bukan dalam company. Maksudnya dia bukan bekerja kat dalam company. Dia bekerja untuk, dia tak attach dengan company. Dia tak attach. So any company cultures ke apa ke dia tak termasuk. Ataupun any regulations by the company. Contoh macam kena datang pukul 8 atau nak kena pakai baju apa, dia tak payah pakai. Kau punya pasal lah, yang penting kerja siap. Tu freelance. So kita objectively kita nak kerja tu siap tanpa hire orang betul. dalam company lah. Ya, betul. Kita tak nak hire orang dalam company. Dan kita gunakan freelance ni sebagai orang yang boleh buat kerja kita. Boleh buat kerja lah. So at the end of the day kita nak kerja siap. Kita nak kerja siap. Kita nak measure the output. So that's why kita tak hire. Yelah, maksudnya kita just minta dia buat untuk deliver the output only. Faham? So kalau macam kita nak cari freelance kan, tadi kita dah tahu dah kita nak cari freelance ni sebab kita nak dia buat kerja tu just siap je lah. Tanpa kita perlu untuk ada macam orang part time ataupun contract workers, full time kan dalam company kita. Kriteria yang macam mana yang kita nak cari tu sebenarnya? Adakah dia sama kriteria yang
yang contoh kalau kita nak cari full time worker, sama ke dengan kita nak cari freelancer ni? Okay. So, first of all, kita cari freelance ni sebab kita nak measure the output tau. Tapi, kalau kita cari orang full time ni, kita nak tengok the whole aspects. Macam mana dia punya penerimaan terhadap culture company, macam mana dia punya career growth dia. So, dia a different set of story yang kita nak kena tahu lah. Macam dalam detail. lagi lah. Lagi dalam. Okay, kalau kita ambil freelance, kita tak perlu tahu pun benda tu. Yang kita nak tahu? Yang kita nak tahu, dia boleh deliver tak job dia dengan amount of time yang dia ada, ataupun amount of time yang kita nak dia buat. Contoh kalau kita nak dia kerja graphic design, kerja 20 jam, dia boleh tak commit on that 20 hours kalau kita bayar by jam lah. Kalau kita minta by design, okay, you boleh tak buat 20 design? So kalau dia okay buat 20 design, so kita tak kisah kau nak kerja 10 jam ke. Tapi 20 design tu contohlah macam by 10 hari ataupun by berapa lama. Ada due date lah, ada deadline dia lah. So that project bila kita nak complete, okay, by bila. So dia akan susun time dia sendiri lah. So dia tak ada dia punya KPI on daily basis dia nak kena buat apa. Tak sama dengan macam staff biasa. Kalau full time employee ni, dia punya kontrak dia kan ada KPI dia. Dia kena tahu apa benda dia kena buat setiap hari. So the next month dia nak kena tahu dia nak kena achieve apa. So dia lebih closely guided lah. Tapi kalau apa itu kalau full time Okay. Tapi kalau freelance ni, you are not closely guided by your leader. Tak sangat. Sebab dia expect that you can deliver a certain criteria given by the company. So beza lah. Memang actually banyak beza dia. Macam dia ada checklist, okay, ni. So apa yang dia boleh deliver. Ya, betul. Dan diorang expect duit je kalau freelance. Tapi kalau full time employee ni, diorang dapat benefit from the company. Macam-macam lah. And they work in a team lah. Kalau freelance ni, you can choose whether you want to work by yourself or you want to call other freelance to work together. Yelah macam production house kan, macam dia kumpul orang satu kan. Pun boleh. So it depends on the project given and things that you want lah sebenarnya. So obviously full time employee memang lain lah dengan orang freelance ni. Tak sama. Tapi kalau macam benefits yang company tu dapat, apa benda lah? In terms of nak bayar gaji ke, bayar macam lebih murah ke, ataupun kerja dapat cepat ke? Usually kalau on company punya perspektif, kenapa dia rather choose freelance ataupun dia choose full time employee punya ni? Kalau full time employee ni, dia memang ada KPI. So dia ada kerja nak buat setiap hari. Kalau freelance ni, mungkin dia as project basis. Okay. Kita hanya nak guna 3 bulan. Takkan kau hire full time, kau nak guna dia 3 bulan je kan? Macam pelik pula kan? Yelah. Contohlah macam atau habis 3 bulan tu kau nak buat apa, melanguk? Tak boleh lah kan? Takkan kita nak buang dia kerja. Takkan nak buang dia kerja, tak boleh lah. Sebab dia full time. So kita nak kena tahu yang bila orang tu kerja full time, maksud dia nak kena be with the team and grow the company together. Long term lah. Long term lah. Depends on how many years dia nak kerja kat situ. Tetapi kalau orang yang buat freelance ni, dia come and go. Dia buat job tu, habis dia ciao. Kalau dia tak suka next time, dia tak ambil lah. Kalau itu dia punya pasal lah. Kalau apa business owner pun tak suka freelance, dia tak ambil, dia tak nak lah. Itu dia punya pasal lah. So dia tak ada any attachment lah. Tapi kalau full time worker ni, dia ada attachment tu. Dia ada abide with the company punya policies. At the same time, benda yang bagus adalah dia tahu hala tuju dia. Itu lah. With the company, you know the direction. Siapa? Freelance tadi freelance, ke? Bukan freelance. Dia full time employee tu. Dia tahu direction dia ke mana, career growth dia. Itu sebenarnya membezakan. Itu the real advantage of working with the company. Ada beza kan? Kalau freelance ni, dia susah sikit nak grow. Sebab dia tak ada direction. Dia macam flexible sikit. Dia, if I can say, dia tak lagi nampak macam ni kan jahat lah. Tapi maksudnya bukan maksudnya diorang ni tak dapat apa-apa. Maksudnya tu kalau work as freelance ni, you go by yourself tau. If you go by yourself, there's only 2 things yang you want to focus. One is to earn more money, and the second one is to improve your skills. Itu je. Ya, so that bila kita improve kita punya skills, demand tu macam lagi tinggi lah. And then kita can charge more to get to get more. But
you have a limited time tau. Ha. So you can only work for like what? I don't know, 40 hours, 60 hours a week. Yelah, kita trading our time with money lah. Ya, itu je lah. Tapi kalau you work with a company, you grow with the company. So it's a different set of story lah. Tapi back to soalan tadi, apa benefit kepada company tu? Yelah, benefit kalau guna freelance. Kalau guna freelance. Kalau guna freelance ni, benefit kepada company, dia tak perlu, yelah, dia tak perlu layan lah kalau orang tu dia tak nak. Dia tak nak, dia beritahu dia tak nak. So habis tu kalau orang tu full time, kau tak boleh cakap aku tak nak kau kerja. Kau tak boleh cakap yang tu. Kena jumpa lu. Kena jumpa lu, bagi tahu okay, you ada masalah ni, you kena baiki. Ini warning pertama. Ni warning kedua. Ni warning ketiga. Dia tak boleh main cakap ke. Aku tak nak kau. Belah. Tak boleh lah. Kalau freelance boleh. Dah, aku tak nak ambil kau. So dia potong lah kat situ. Itu masih dia cost saving sebenarnya. And also less drama. Kalau kau tak suka, kau cakap kau tak suka. Macam ni lah. Macam nak cakap macam ni. Kita bagi analogi lah. Dia orang suka cerita. Contoh lah, kalau kita ada abang. Dia buat jahat macam ni pun, dia abang kita. Itu. As a business owner, kita kena tahu kalau you ada obligation, so you have to kena jaga lah. Kena whether you like it or not, it's your responsibility. Cuma motivation different. Maksudnya? Motivation tu can be different for those yang work inside the company and also orang yang freelance ni. Sometimes orang yang freelance ni motivation dia kadang-kadang lebih sikit. Sebab dia apa-apa boleh jadi kan, high risk. Tapi kalau dia ada full time worker, dia akan bawa that baggage lah. Kalau benda ni tak jadi, habis so lah. Dia still kena bayar. Dia still kena bayar. So they want to reduce that risk as much as possible. Most of the startup lah sebenarnya.